Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Daniel bin Zailani dengan memegang nombor matriks BQ24110078. Pada hari ini saya akan membentangkan yaitu bahagian pengenalan. Ilmu hadis merupakan sumber kedua dalam Islam selepas Al-Quran dan berperanan penting dalam menentukan hukum serta panduan kehidupan umat Islam. Oleh sebab kedudukannya yang sangat penting, para ulama sejak awal bermulanya Islam telah membangunkan sistem yang rapi bagi memastikan kesahihan hadis Rasulullah SAW. Daripada usaha ini lahirlah pelbagai cabang ilmu hadis, khususnya ilmu riwayah yang membincangkan kaedah penyampaian hadis dan keadaan para perawi. Ilmu riwayah berkembang seiring dengan cabaran sejarah seperti perluasan wilayah Islam dan kemunculan hadis palsu. Oleh itu, para ulama menetapkan prinsip yang ketat bagi menjaga kesucian sunnah. Walaupun tokoh-tokoh besar seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim sering dibincangkan, terdapat tokoh penting yang kurang diketengahkan. Antaranya ialah Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi ialah seorang ulama hadis terkemuka abad ke-5 Hijrah yang terkenal dengan ketelitian ilmiah dan keluasan pengetahuan. Antara sumbangan terbesarnya ialah karya Al-Kifayah fi Ilm Al-Riwayah. Ini merupakan sebuah kitab yang penting yang membincangkan secara sistematik prinsip periwayatan hadis, syarat perawi, kaedah penerimaan hadis serta adab ahli hadis. Walaupun karya ini sering dirujuk, kajian khusus tentang ketokohan Al-Khatib Al-Baghdadi dan warisan ilmu beliau masih terbatas, khususnya dalam penulisan berbahasa Melayu. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk meneliti ketokohan beliau serta menonjolkan kepentingan Al-Kifayah dalam membentuk metodologi ilmu riwayah. Kesimpulannya, kajian ini juga penting kerana menunjukkan bahawa ilmu hadis bukan sekadar bersifat teknikal, tetapi turut menekankan aspek akhlak, amanah dan ketakwaan. Kesimpulannya, Al-Khatib Al-Baghdadi merupakan tokoh penting dalam ilmu hadis, dan karya Al-Kifayah fi Ilmi Ar-Riwayah kekal relevan dalam memelihara kesahihan sunnah Rasulullah SAW sehingga hari ini. Seterusnya, nama saya Muhammad Faizuddin bin Jepri, nombor metrik BQ241101, akan menjampung pembentangan tentang objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah menganalisis ketokohan dan kepribadian ilmiah Al-Khatib Al-Baghdadi. Ada tiga isi penting yang akan saya sebut, iaitu Al-Khatib Al-Baghdadi adalah tokoh muhaddits besar abad ke-5 Hijrah, kepakaran dalam ilmu hadis dan rijal, pengiktirafan sebagai ulama klasik. Objektif kajian ini kami buat untuk meneliti latar belakang keilmuan Al-Khatib Al-Baghdadi, termasuk pendidikan, guru-guru serta kedudukan beliau dalam kalangan ulama hadis. Analisis ini menumpukan kepada kepribadian ilmiah beliau seperti ketelitian dalam meriwayahkan hadis, ketegasan dalam menilai perawi dan komitmen terhadap amanah ilmu. Penilaian para ulama seperti Al-Dahbi dan Ibnu Hajar digunakan bagi membuktikan kewibawaan beliau sebagai tokoh utama dalam disiplin ilmu hadis. Yang kedua, yaitu mengkaji struktur metodologi dan kandungan utama Al-Kifayah fi Al-Riwayah. Ada tiga kunci penting dalam objektif kajian yang kedua ini. Yang pertama, tujuan penulisan Al-Kifayah, struktur bab dan susunan perbahasan, dan yang ketiga, prinsip asas ilmu Al-Riwayah. Objektif kajian ini dibuat untuk memfokuskan kepada analisis kitab Al-Kifayah fi Al-Riwayah dari sudut struktur penulisan, pendekatan, metodologi, dan tema utama perbahasan. Kajian ini menilai bagaimana Al-Khatib menyusun perbahasan tentang adab perawi, syarat-syarat periwayatan, dan kaedah penilaian perawi secara teratur dan berlandaskan hujah ilmiah.
Analisis ini juga menunjukkan bahwa Al-Kifayah berfungsi sebagai panduan teori yang penting dalam ilmu riwayah al-hadis. Terakhir sekali iaitu objektif kajian yang ketiga, menilai warisan dan relevansi Al-Kifayah dalam perkembangan ilmu hadis moden. Seperti objektif tadi juga, dalam ni ada 3 kunci penting, iaitu pengaruh terhadap ulama selepasnya, asas pembentukan ilmu mustalah hadis, relevan dalam kajian kontemporari. Objektif kajian ini bertujuan menilai sumbangan jangka panjang Al-Kifayah terhadap perkembangan ilmu hadis. Kajian ini juga meneliti pengaruh karya ini terhadap penulisan ulama terkemudian seperti Ibnu Al-Salah, Al-Namawi dan Ibnu Hajar. Bukan itu saja, objektif ini juga menilai sejauh manakah prinsip-prinsip yang dibincangkan dalam Al-Kifayah masih relevan dalam kajian hadis moden, khususnya dari sudut metodologi penyelidikan, verifikasi sumber dan analisis sanad. Seterusnya saya akan sambung dengan metodologi kajian yang kami gunakan. Kami menggunakan lebih kurang dalam 4 metodologi kajian. Saya akan menyebut dan menguraikan satu persatu tentang metodologi kajian ini. Saya akan mula dengan yang pertama, iaitu reka bentuk kajian, iaitu kami menggunakan kajian kualitatif dan analisis teks. Ada 3 aspek penting di dalam kajian ini, yaitu pendekatan kualitatif, analisis teks dan kandungan. Fokus kajian bersifat konseptual. Berdasarkan metodologi kajian yang kami guna ini, kami menggunakan ini kerana pendekatan kualitatif yang menumpukan kepada analisis teks bagi memahami pemikiran dan metodologi Al-Khatib Al-Baghdadi. Pendekatan ini juga sesuai kerana kajian ini melibatkan karya klasik yang bersifat teoretikal dan memerlukan penelitian mendalam terhadap kandungan serta konteks keilmuan. Yang kedua pula adalah sumber data kajian, iaitu sumber primer dan sekunder. Di dalam metodologi kajian ini juga punya 3 isi penting ataupun 3 poin penting. Yang pertama, sumber primer iaitu Al-Kifayah, sumber sekunder pula kitab biografi dan rijal, dan yang ketiga kajian kontemporari. Seperti yang kita tahu, sumber utama kajian ini ialah kitab Al-Kifayah Fi'il Al-Riwayah sebagai teks primer. Selain itu, sumber sekunder seperti kitab biografi ulama, kitab rijal dan kajian kontemporari digunakan juga agar kami dapat menyokong analisis serta memberikan gambaran menyeluruh tentang ketokohan dan pengaruh Al-Khatib Al-Baghdadi. Seterusnya kita beralih kepada 2 lagi metodologi kajian, iaitu yang ketiga dan keempat. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data, iaitu kami menggunakan kajian perpustakaan, iaitu kami sendiri turun ke perpustakaan untuk membuat penelitian bahan bercetak, menggunakan rujukan edisi tahqiq dan menganalisis manuskrip dan cetakan kritikal. Kami mengumpulkan data ini melalui kajian perpustakaan dengan meneliti kitab-kitab hadis. Kami mencari kitab-kitab hadis, karya biografi serta edisi tahqiq yang telah diiktirafkan, serta kaedah ini memastikan ketepatan yang lebih maksimum dan kesahihan teks yang dianalisis khususnya dalam konteks karya klasik. Seterusnya, yaitu yang terakhir, metodologi kajian yang kami gunakan adalah teknik analisis data, menggunakan analisis kandungan dan perbandingan ilmiah. Kami menggunakan metodologi kajian ini kerana ia memudahkan kami untuk menganalisis kandungan teks, membuat perbandingan pandangan ulama dan membuat penilaian klasik dan kontemporari. Data analisis ini menggunakan kaedah analisis kandungan bagi mengenal pasti tema, prinsip dan pendekatan ulama dalam Al-Kifayah. Selain itu, perbandingan pandangan ulama klasik dan sarjana moden digunakan bagi menilai kedudukan serta relevansi ke metodologi Al-Khatib Al-Baghdadi dalam perkembangan ilmu hadis pada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amril, BQ24110085. Untuk bahagian pembentangan ini, saya akan berkongsi secara ringkas tentang dapatan kajian, khususnya berkaitan biografi serta ketokohan dan kepribadian Al-Khatib Al-Baghdadi, yang merupakan salah satu seorang tokoh besar dalam bidang hadis. Secara umum, kajian ini menunjukkan bahawa Al-Khatib Al-Baghdadi bukan sekadar dikenali sebagai seorang ahli hadis yang sangat teliti, tetapi
sebagai seorang ulama yang berakhlak mulia dan amat menjaga amanah ilmu. Kehidupan beliau ini di Baghdad, yang merupakan pusat keilmuan Islam pada zaman Abbasiyah, banyak membentuk cara beliau berfikir, belajar dan menilai ilmu. Okey, kita terus kepada sudut biografi. Nama penuh beliau ialah Abu Bakar Ahmad bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau ini dilahirkan di Baghdad pada tahun 392 Hijrah dan wafat pada tahun 463 Hijrah. Beliau ini hidup pada zaman kegemilangan intelektual Islam, iaitu sebelum berlaku kemerosotan politik dan kehancuran Baghdad. Sebagai sebuah kota ilmu, Baghdad memberi peluang besar kepada beliau untuk berguru dengan ramai ulama dan menghadiri pelbagai majlis ilmu sejak usia muda. Selain belajar di Baghdad, Al-Khatib juga mengembara ke beberapa pusat ilmu lain seperti Basrah, Naisabur, Asfahan, Syam dan Hijaz. Dalam pengembaraan ini, beliau menuntut ilmu daripada ramai tokoh hadis terkenal, termasuk Abu Nuaim Al-Asfahani. Pengembaraan ilmu ini menjadikan beliau seorang muhadits yang memiliki sanad yang luas dan sangat dipercayai. Seterusnya, dari segi kepribadian pula, Al-Khatib Al-Baghdadi ini dikenali sebagai seorang yang sangat teliti dalam periwayatan hadis, amanah dan berdisiplin tinggi. Beliau berpegang pada manhaj ahli sunnah wal jamaah serta berhati-hati dalam menilai asnad dan matan hadis. Dari sudut akhlak, beliau juga dikenali sebagai seorang yang rajin beribadah, rendah hati, pemurah dan menjaga hubungan baik dengan para penuntut ilmu. Okey, seterusnya ketokohan beliau. Beliau turut diiktiraf oleh ulama besar seperti Ad-Dahabi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang memuji ketelitian dan sumbangan besar beliau dalam disiplin ilmu hadis. Ini menunjukkan bahawa Al-Khatib bukan sahaja hebat dari sudut keilmuan, tetapi juga dihormati kerana akhlak dan integriti ilmiahnya. Okey. Sebagai kesimpulan ringkas, kajian ini membuktikan bahawa Al-Khatib Al-Baghdadi merupakan tokoh hadis yang sangat berpengaruh. Sumbangan beliau bukan hanya pada ilmu, tetapi juga pada nilai amanah dan disiplin yang menjadi asas dalam memelihara kesahihan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isyar Husaini bin Naim, memegang nama Matrix BQ 24110173. InsyaAllah saya akan membentangkan pengenalan karya Al-Kifayah fil Ilmi Al-Riwayah, iaitu karya yang merupakan karya utama Al-Khatib Al-Baghdadi dalam ilmu hadis, dan ia membincangkan ilmu riwayah, cara menerima, menyampaikan dan juga memelihara hadis. Kemudian ia ditulis bagi memperkukuhkan disiplin periwayatan hadis secara sistematik, dan ia juga menjadi rujukan yang penting dalam pengajian hadis sehingga kini. Kemudian kepentingan Al-Kitab Al-Kifayah, yang pertama iaitu ia menyusun metodologi periwayatan hadis secara tersusun dan juga berprinsip. Kedua, ia menggabungkan tradisi ulama terdahulu dengan analisis yang lebih sistematik. Dan selain itu, ia juga memberi penekanan kepada tanggungjawab moral dan amanah perawi. Dan ia dianggap sebagai panduan asas dalam ilmu riwayah hadis. Kemudian kandungan dan peranan Al-Kifayah. Dalam kandungannya ialah ia menjelaskan syarat-syarat penerimaan hadis, dan ia juga menghurai ciri perawi yang adil, thiqah dan juga memiliki dab. Kemudian ia menekankan kepentingan sanad dalam menjaga kesinambungan hadis tersebut, dan ia menggariskan kaedah kritik hadis secara ilmiah dan juga berdisiplin. Kemudian peranan Al-Kifayah iaitu menjadi panduan utama dalam menentukan kesahihan hadis tersebut, dan ia juga membantu membezakan antara hadis sahih, hadis hasan dan juga dhaif.
Kemudian ia membentuk etika keilmuan dalam kalangan ahli hadis. Kemudian itu ia menjadi keaslian daripada kesilapan dan juga penyelewengan. Kemudian warisan ilmiah Al-Kitab Al-Baghdadi. Ia menghasilkan banyak karya penting, antaranya karya Tarikh Baghdadi. Karya ini menghimpunkan ribuan tokoh dan sanad hadis dan ia diringkaskan oleh ulama besar. Antara ulama yang berpengaruh selepasnya ialah Ibnu Al-Salah, Al-Nawawi, Ibnu Hajar dan juga Al-Asqalani. Kemudian rivalensi dalam kajian moden. Metodologi yang diperkenalkan oleh Khatib Al-Baghdadi masih kekal relevan dalam kajian hadis moden, khususnya dalam pendekatan analisis sanad secara sistematik. Prinsip kelitian beliau dalam menilai perawi dan juga hubungan sanad kini diaplikasikan dalam analisis jaringan perawi serta penyelidikan hadis berasaskan data dan juga teknologi digital. Sekaligus ia membuktikan bahawa warisan ilmiah Al-Kitab Al-Baghdadi ini bersifat dinamik dan juga merantas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi'i bin Rasiman, memegang nomor matriks BQ24110152. Untuk bahagian ini saya akan membentangkan mengenai kajian lepas ataupun sorotan kajian berkaitan dengan tokoh Al-Khatib Al-Baghdadi dan karya beliau yaitu Al-Kifayah fi Ilmu Ar-Riwayah. Berdasarkan kajian terdahulu, para sarjana banyak menegaskan bahwa Al-Khatib Al-Baghdadi merupakan salah seorang tokoh besar dalam disiplin hadis. Sarjana klasik seperti Al-Dhahabi, Ibnu Al-Jauzi, dan Ibnu Khatir merekodkan bahwa beliau terkenal dengan keluasan ilmu, ketelitian dalam menilai sanad, serta keupayaan menilai kredibiliti perawi hadis. Hal ini menunjukkan bahwa autoriti Al-Khatib dibina bukan sahaja melalui jumlah hadis yang dikuasainya, tetapi juga melalui ketegasan metodologi dan pemikiran ilmiahnya. Selain itu, kajian moden pula melihat Al-Khatib dalam konteks sejarah intelektual Baghdad yang merupakan pusat perkembangan ilmu pada zamannya. Situasi keilmuan yang dinamik di Baghdad telah menjadikan Al-Khatib sebagai seorang sarjana yang menekankan kepentingan hadis metodologi, etika ilmiah, dan tanggung jawab dalam penyampaian ilmu. Ini menunjukkan bahwa beliau bukan hanya tokoh hadis, tetapi juga pemikir yang sedar akan keperluan standar akademi dalam menjaga kesahihan ilmu. Banyak juga kajian lepas memberi tumpuan kepada karya beliau yaitu Al-Kifayah fi Ilmu Al-Riwayah. Karya ini dianggap sebagai antara teks terpenting dalam ulum al-hadis karena ia menyusun prinsip-prinsip periwayatan hadis secara lebih sistematik. Dalam karya ini juga, Al-Khatib bukan sahaja membincangkan syarat perawi dan kaedah penyampaian hadis, tetapi juga menekankan aspek integriti moral, keadilan, dan ketepatan hafalan sebagai asas kesahihan riwayah. Akhir sekali, beberapa kajian turut menunjukkan bahwa Al-Kifayah menjadi asas kepada perkembangan karya hadis selepasnya. Walaupun karya seperti Muqaddimah Ibnu As-Salah dianggap lebih matang dari sudut sistematik, namun Al-Kifayah dilihat sebagai karya perintis yang membuka jalan kepada pembentukan disiplin ilmu ataupun ulum hadis yang lebih tersusun pada zaman seterusnya. Itu sahaja bagi kajian sorotan kajian. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang selepas saya. Dan yang terakhir sekali, sebagai kesimpulan daripada kumpulan kami, kami menyimpulkan bahawa kajian ini kami buat untuk meneliti ketokohan Al-Khatib Al-Baghdadi serta sumbangan ilmiahnya melalui karya Al-Kifayah fi Ilmu Ar-Riwayah dalam disiplin ilmu hadis. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa Al-Khatib merupakan tokoh mahudid yang berautoriti tinggi pada abad ke-5 Hijrah. Dengan metodologi periwayatan yang sistematik dan berdisiplin, analisis terhadap Al-Kifayah mendapati karya ini berperanan penting dalam membentuk asas ilmu riwayah dan mustalah hadis melalui perbahasan tentang adab perawi, syarat periwayatan, dan prinsip penilaian sanad.
Pengaruh karya ini jelas dalam penulisan ulama selepasnya dan kekal relevan dalam kajian hadis kontemporari pada masa moden, yakni pada masa zaman sekarang. Oleh itu, kesimpulannya Al-Kifayah dapat dianggap sebagai karya teras yang memperkukuhkan tradisi periwayatan hadis serta menyumbang secara signifikan kepada perkembangan ilmu hadis untuk sepanjang zaman. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.